Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat lagi berjumpa tuan-tuan ya. Yang mana pada episod sebelumnya, maksud saya hari-hari sebelumnya saya tak boleh ikut live bersama tuan-puan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rindu rasanya belajar bersama tuan-puan ya. Baik, saya settle sekejap dulu tuan-puan ya. Ni dia. Sila tuan-puan tulis di ruangan komen terlebih dahulu berkenaan dengan suara saya, gambar pada pagi hari ini. Nampak ke tak nampak tuan-puan? Suara dengar ke tak dengar? Nampak ke tak nampak? Itu yang paling pasti terlebih dahulu. Ya, jelas ke tak jelas, tulis di ruangan komen tuan-puan ya. Yang mana ini merupakan siri yang ke-23 kita. Ya, baik. Dah dengar ke tak dengar tuan-puan? Dengar ke tak dengar, jelas ke tak jelas suara saya, tulis dulu di ruangan komen ya. Tulis tuan-puan, dengar ke tak dengar, nampak jelas dengar tuan-puan ya. Itu yang paling penting. Sebelum kelas saya mulakan, itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya tuan-puan nanti ikut boleh selesa. Suara jelas, gambar jelas ya. Baik. Jadi saya memang tak bersiaran langsung daripada tempat biasa tuan-puan. Ya, saya dari kampung saya sekarang. Saya berada di Kuantan ya, bukan Kuantan Pahang. Kuantan Riau, Indonesia tuan-puan. Baik tuan-puan, kita mulakan kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa kita, kita terus masuk belajar nahu pada pagi hari ini insya-Allah tuan-puan ya. Baik. Tapi sebelum saya nak mulakan kaji kita, apa yang akan kita belajar pada pagi hari ini, saya akan bagi ulang kaji dulu. Maksudnya bukan ulang kaji yang kita belajar minggu lepas, tapi apa yang dah kita belajar semua ni ya, saya ringkaskan saja supaya apa? Supaya tuan-puan ingat balik. Supaya tuan-puan ingat balik. Itu saja matlamat saya tuan-puan, bukan matlamat yang lain. Ingat balik, dah ingat balik tu alhamdulillah tuan-puan ya. Baik, tulis dulu di ruangan komen sedia tak sedia, tulis tuan-puan. Jadi ada Puan Aziza, Puan Zalina, Kilauan Bintang, Puan Haslina, dan yang lain-lain tak dapat saya sebut satu persatu tuan-puan ya. Ramai insya-Allah pada pagi hari ini. Sedia tak sedia tuan-puan? Tulis. Ada Puan Fahriah. Ada Puan Azizah Zainal juga ya. Baik, jadi tuan-puan, yang dah kita belajar selama ni, tuan-puan dah jauh bersama saya. Episod yang ke-23 pada pagi hari ini ya. Baik. Jadi apa yang dah kita belajar sehingga episod ke-22 semalam tuan-puan? Kalau tuan-puan ingat, kita dah ada belajar bahawasanya apa?
bahwasanya kita dah belajar i'rab hanya pada isim dan fi'il mudhari'. Itu yang dah tuan-puan belajar. I'rab hanya pada isim dan fi'il mudhari' sahaja, ya. Baik. Kemudian apa yang dah kita belajar? Isim tu dia cuma ada 3 i'rab saja, rafa', nasab dan juga jar. Itu i'rab pada isim. Rafa', nasab dan juga jar. Ya, baik. Itu yang dah kita belajar sampai episod ke-22. Baik. Yang dah tuan-puan belajar ialah bahawasanya apa? Tuan-puan dah saya ajar, dah kita belajar sama-sama bahawasanya ada isim, ya. Dia tak berapa nampak tuan-puan ya. Ada isim, ni. Ada isim itu yang kita belajar, isim tu dia wajib majrur. Ini yang dah kita belajar. Isim wajib majrur. Nampak ke tak nampak tuan-puan? Tulis dulu. Nampak ke tak nampak? Nanti takut dah tulis tuan-puan tak nampak. Nampak ke tak nampak ni? Tulis dulu supaya saya tahu tuan-puan. Supaya saya tahu. Nampak ke tak nampak tulisan ni tuan-puan? Nampak ke tak nampak? Saya nak pastikan ni dulu, ya. Kalau tak nampak saya besarkan lagi. Sebab ini memang nampak ya. Baik, semua kata nampak. Dah, saya ingatkan balik sikit saja tuan-puan. Bahawasanya kita dah belajar isim majrur. Ni isim majrur. Maknanya i'rabnya majrur tuan-puan. Dia ada pada 3 tempat. Ya. Isim majrur ni dia ada pada 3 tempat yang dah kita belajar, ya. Tapi yang dah kita detailkan 2 sahaja. Apa 2 tersebut? Bahwasanya isim tu wajib majrur apabila dia jadi mudhafun ilaih. Ni. Mudhafun ilaih. Apabila dia jadi mudhafun ilaih, wajib majrur. Jangan kata rafa', jangan kata nasab. Dia wajib majrur. Itu isim yang majrur kan, mudhafun ilaih. Apa itu mudhafun ilaih? Patah perkataan yang menjadi tempat sandaran. Itu mudhafun ilaih. Contohnya apa? Contohnya misalnya tuan-puan. Misalnya kita ada bagi contoh misalnya babul. Babul jannah. Ni. Babul jannati. Babul jannati. Pintu syurga. Mana yang wajib majrur? Yang wajib majrur tu mudhafun ilaih. Maknanya apa? Tuan-puan tak akan jumpai babul jannata, babul jannatu. Mesti kita buat patah perkataan mudhafun ilaih ni, patah perkataan yang menjadi sandaran, dia wajib majrur. Itulah dia. Babul jannati. Dah jannati itu dia mudhafun ilaih. Yang kedua apa? Selepas haraf jar. Ni selepas haraf jar. Selepas haraf jar ini wajib majrur. Ini tuan-puan pun dah tahu dah. Selepas haraf jar majrur. Selepas haraf jar majrur. Apa haraf jar? Ada banyak. Ada min, ila, an, ala, fi. Semua itu selepas haraf jar patah perkataannya wajib majrur. Itu 2 patah perkataan yang wajib majrur yang kita dah belajar tuan-puan. Dia ada 3, satu lagi kita tak belajar, nanti kita akan belajar. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Ingat tak ingat lagi ni? Tu dia. Isim yang wajib majrur. Itu tuan-puan ya. Itu yang dah kita belajar. Supaya tuan-puan refresh balik. Dah lama kita tak belajar tuan-puan. Supaya refresh balik. Ingat tak ingat lagi? Ingat Mak Engku Jan kata ingat, kilauan bintang kata ingat. Ya ingat semua ya. Baik. Jadi tuan-puan, ini yang mesti tuan-puan faham. Jadi kalau ada isim tu majrur, kemungkinan kalau tak dia mudhafun ilaih, kalau tak dia selepas haraf jar. Itu kemungkinan besarnya. Dia ada 3 sahaja alasannya tuan-puan ya. Baik. Semua kata ingat. Puan Haslina kata ingat, Puan Fahriyah kata ingat. Baik. Itu yang dah kita belajar awal-awal dahulu tuan-puan. Itu yang dah kita belajar awal-awal dahulu ya, awal-awal dahulu. Baik. Kemudian kita dah belajar juga tuan-puan apa? Yang dah kita belajar bahawasanya ada isim yang wajib marfu'. Ni. Isimnya
Wajib marfu. Tadi wajib majrur. Sekarang isimnya wajib marfu. Di mana isim tu wajib marfu? Kita dah belajar di dua tempatnya. Dua tempat isim tu wajib marfu, tuan-tuan. Yang pertama apa? Yang pertama apabila dia jadi fa'il. Ni yang kita dah belajar kan? Fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Fa'il pelaku. Setiap yang jadi fa'il, tuan-puan mesti faham dia marfu i'rabnya. I'rabnya marfu. Jangan kata majrur nanti. Ada patah perkataan majrur, tuan-puan sebut fa'il. Oh, tak boleh. Ya, orang Arab dah sebut apa? Kaedahnya isim yang marfu ini, ya. Isim yang marfu ini yang pertama ialah apabila jadi fa'il. Jadi fa'il isim tersebut wajib marfu. Itu yang dah kita belajar semalam kan. Dan tuan-puan pun dah belajar bersama saya macam mana nak tentukan fa'il dalam ayat. Ada kadang fa'il tu isim yang nampak dan dia marfu, ada kalanya fa'il tu berbentuk dhamir. Itu yang dah kita belajar. Baik. Kemudian yang kedua apa? Isim yang wajib marfu tu tuan-puan, dia jadi naib fa'il. Ni naib fa'il. Kita dah belajar, ya, apa perbezaan antara fa'il dan naib fa'il. Di mana letak perbezaannya? Kalau fa'il dia ada pada fa'il maklum. Fa'il aktif maklum. Tapi kalau naib fa'il dia ada pada fa'il majhul. Itu yang dah kita belajar. Dua-dua ni tuan-puan, dua-dua ni wajib marfu. Isimnya adalah isim marfu. Itu yang dah kita belajar. Contoh misalnya, qalallahu. Qalallahu. Ini selalu ayat kita dengar. Qalallahu. Qala, berkata. Ya, berkata. Berkata ini isim fi'il maklum atau majhul maklum. Sekarang saya tanya, Allahu, kalau ini fi'il maklum, Allahu tuan-puan nak sebut apa? Tuan-puan nak sebut fa'il ke atau naib fa'il? Tulis di ruangan komen. Nak bagi ingat balik. Nak bagi ingat balik. Tu. Tuan-puan nak sebut Allah ni fa'il ke naib fa'il? Mantap. Mantap tuan-puan ya. Berarti maknanya tuan-puan masih ingat lagi. Apa ini tuan-puan? Ini adalah fa'il. Ini adalah fa'il. Kenapa kita sebut fa'il? Sebab fi'ilnya fi'il maklum. Kenapa alasannya ini fa'il? Jelas-jelas ini isim yang marfu. Ini marfu tuan-puan. Allahu, dia dalam keadaan rafa' marfu. Maknanya apa? Qala Allahu. Allahu ini adalah fa'il. Tu dia tuan-puan ya. Begitu juga pada naib fa'il. Naib fa'il. Kutiba. Kutiba alaikum. Alaikumul qisasu. Qisasu. Ya, qisasu. Diwajibkan atas kamu qisas. Qisas. Fil qatla, dalam hal pembunuhannya. Baik, kutiba ini adalah fi'il. Kutiba diwajibkan. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il majhul. Kalau dia fi'il majhul, tuan-puan nak cari naib fa'il atau fa'il? Tulis tuan-puan. Nak cari fa'il atau naib fa'il? Tulis di ruangan komen. Fa'il atau naib fa'il? Tulis tuan-puan. Apa yang kita cari? Yang kita cari naib fa'il. Naib fa'il, bukan fa'il. Kenapa kita cari naib fa'il? Sebab apa? Sebab fi'ilnya fi'il majhul. Tengok episod-episod sebelumnya. Kalau tuan-puan pening, ini fi'il majhul maklumnya apa sebenarnya ni? Saya baru masuk Ustaz. Tengok episod-episod 20 ke atas. Itu kita bincang fi'il majhul ya. Jadi kalau nak cari naib fa'il, apa itu naib fa'il? Dia adalah isim yang marfu. Ada tak isim marfu dalam ayat kita? Ada. Mana yang marfu? Al-qisasu. Makanya apa? Naib fa'il tu wajib marfu. I'rabnya marfu. Inilah dia naib fa'il kita. Diwajibkan atas kamu semua. Apa yang diwajibkan? Al-qisas. Qisas fil qatla. Dalam hal pembunuhan. Ya.
Itu dia. Nah, ini tuan-puan, ini yang dah kita belajar selama ini sampai episod yang ke-22. Saya ringkas sahaja supaya nak bagi nampak, nak bagi ingat balik kepada tuan-puan. Tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas tuan-puan? Tulis tuan-puan. Ini yang dah kita belajar sampai episod ke-22. Saya nak bagi ini supaya tuan-puan ingat balik sahaja. Ya, ingat balik sahaja, itu matlamat saya. Nak teruskan episod yang nak teruskan tajuk ini lupa percuma tuan-puan. Tu dia ya. Baik, semua kata jelas tuan-puan ya. Dah jelas. Memang agak cepat sikit sebab ini dah belajar dah 22 episod tuan-puan ya. Dah jelas ya. Baik, semua kata jelas. Dah, sekarang tuan-puan, apa yang akan kita belajar tuan-puan? Ni pada pagi hari ini saya akan bincang kepada tuan-puan ya berkenaan dengan muzakkar dan muannas. Ini penting. Saya katakan kepada tuan-puan, penting, sangat penting. Saya sebenarnya nak masuk tajuk mubtada' dan khobar, tapi saya tak nak masuk tajuk tersebut kalau tuan-puan belum belajar muzakkar dan muannas. Ni, makanya apa tuan-puan? Ada beberapa tajuk yang mesti kita faham dulu sebelum masuk tajuk itu. Ya, sebelum masuk tajuk mubtada' dan khobar, ya, dia adalah isim rafa' juga. Saya akan bagi kepada tuan-puan macam mana nak kenal isim tersebut muzakkar atau muannas. Sebab dia berkait dengan mubtada' dan khobar nanti. Nanti kalau kita tak belajar, pening nanti di mubtada' khobar tuan-puan ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk apa? Kita masuk muzakkar dan muannas. Nih, muzakkar dan juga muannas. Ni tuan-puan pun saya rasa dah belajar ya. Tuan-puan saya rasa dah belajar juga kelas-kelas yang lain. Baik, muzakkar dan juga muannas. Hari ini kita detailkan supaya jelas pada pagi hari ini. Baik, saya tanya kepada tuan-puan dahulu. Pernah dengar ke belum? Tulis di ruang komen. Atau dah belajar ke belum? Dah pernah belajar ke belum? Tulis di ruang komen. Muzakkar dan juga muannas. Ini penting dalam asas bahasa Arab. Muzakkar dan muannas ini penting tuan-puan. Ya. Pernah belajar ya? Puan Werdah pernah belajar. Puan Werdah pernah belajar atau pernah dengar. Itu dia ya. Sahabat-sahabat yang lain saya tak tahu pasti. Ya, pernah dengar, pernah belajar. Ada yang kata pernah belajar. Ada yang kata pernah belajar, pernah dengar. Baik. Sekarang ambil perhatian tuan-puan. Sudah belajar. Ada yang kata sudah belajar. Hari ini saya nak kuatkan balik supaya tuan-puan faham berkenaan dengan muzakkar dan muannas ya. Baik. Tak apa. Yang belum tak apa. Yang belum belajar ikut. Kita akan masuk muzakkar dan muannas. Baik. Jadi tuan-puan, muzakkar. Apa itu muzakkar? Apa itu muannas? Ni. Apa itu muzakkar? Apa itu muannas? Baik. Ini yang mudah. Kaedah mudah saya nak bagi faham kepada tuan-puan apa? Muzakkar itu adalah patah perkataan yang dalam bahasa Arab menunjukkan lelaki. Menunjukkan dia lelaki tuan-puan. Jadi apa? Muzakkar ini menunjukkan lelaki. Tengok dulu. Tengok dulu. Menunjukkan lelaki. Kalau muzakkar lelaki, muannas menunjukkan perempuan. Ya, dia menunjukkan perempuan. Baik. Jadi tuan-puan, dalam setiap patah perkataan bahasa Arab ada yang diperuntukkan ini untuk lelaki ni. Ini untuk perempuan ni. Dia dibezakan tuan-puan. Dia dibezakan. Ya, dari segi semua dibezakan. Ya, semua dibezakan. Jadi saya nak tuan-puan faham patah perkataan dalam bahasa Arab ya, patah perkataan isim khususnya ada nanti dia yang muzakkar untuk lelaki. Ya, ada juga muannas menunjukkan dia perempuan. Tulis dulu. Setakat ini jelas tak jelas? Faham tak faham? Tulis dulu. Ni, muzakkar menunjukkan lelaki. Muannas menunjukkan perempuan. Tulis dulu. Faham tak faham? Faham tak faham? Nah,
Ya. Tulis tuan-puan. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Perlahan-perlahan. Kita perlahan-perlahan. Muzakkar dan juga muannas, ya. Muzakkar dan juga muannas, tuan-puan. Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Baik. Ustaz, macam mana kita nak tentukan? Ini masalah kita. Macam mana nak tentukan bahawasanya patah perkataan tersebut muzakkar atau muannas? Dah, baik tuan-puan, ya, baik. Sebenarnya tuan-puan, dia banyak, ya, patah perkataan tersebut banyak cara nak tentukan apakah dia muzakkar atau muannas. Sekarang saya nak tuan-puan fokus dahulu patah perkataan muannas. Ya, patah perkataan muannas, tuan-puan, ya, patah perkataan muannas. Baik. Jadi tuan-puan, macam mana kita nak tentukan patah perkataan tersebut muannas? Dia ada 3 yang saya bagi kepada tuan-puan. 3 hal yang boleh kita tengok apakah dia muannas atau muzakkar. Saya nak tuan-puan fokus dulu muannas untuk perempuan. Ya, ada 3 yang boleh kita buat, 3 tandanya kalau dia adalah muannas, tuan-puan. Apa yang pertama? Kita boleh tengok daripada apa? Kita boleh tengok daripada zahirnya. Ni. Ada tanda zahirnya, ada tanda yang nampaknya bahawa patah perkataan tersebut muannas, tuan-puan, ya. Patah perkataan tersebut muannas. Apa tanda nampaknya? Yang paling umum, yang paling banyak digunakan, tandanya ialah ta marbutah. Ni. Tuan-puan tahu ta marbutah? Ta marbutah ada ha yang titik 2 di hujung. Itu adalah tanda yang paling umum, dia adalah patah perkataan muannas. Tapi tak semua. Saya kata tak semua, tapi kebanyakannya itu adalah muannas. Itu tandanya. Contoh ni. Ambil perhatian tuan-puan. Ya, ambil perhatian. Ada patah perkataan misalnya soleh. Soleh, solihun. Soleh. Ada patah perkataan yang kedua, solihah. Ni. Solihatun. Solihah. Kalau kita tengok tuan-puan, yang atas solihun hujungnya tak ada ta marbutah, yang bawah hujungnya ada ta marbutah. Kalau saya tanya tuan-puan, solihun dengan solihatun, mana yang muannas? Tulis di ruangan komen. Mana yang patah perkataannya menunjukkan untuk perempuan? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Mana tuan-puan? Supaya saya nampak, supaya saya tahu tuan-puan jelas. Betul-betul jelas. Dia tak setakat ta marbutah saja. Sekarang saya tanya ini dulu. Mana tuan-puan? Ya. Terbaik. Mana yang jadi yang jantina pula. Yang dia muannas? Mana yang muannas? Patah perkataannya menunjukkan muannas, jelas-jelaslah ini. Solihah. Solihah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Kalau dia perempuan. Jangan kata dia perempuan mudah-mudahan jadi anak soleh. Nanti marah mak bapak dia. Itu dia. Makanya apa? Makanya tanda yang nampak pertama apa tuan-puan? Tanda yang nampak bahawasanya kebanyakan muannas itu ialah hujungnya. Hujungnya apa tuan-puan? Hujungnya ada ta marbutah. Saya tak kata semua, jangan kata ya. Ustaz kata setiap ada ta marbutah hujungnya muannas. Kebanyakan macam tu. Boleh dikatakan 95%. Sebab ada nanti 5%-nya yang ada ta marbutah hujungnya dan dia bukan muannas. Contoh, saya bagi nampak. Saya bagi nampak. Abu Hurairah. Ya. Saya tulis bawah lah tuan-puan supaya nampak ya. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Baik. Misalnya Muawiyah. Abu Hurairah. Muawiyah. Muawiyah ke Muawiyah? Ni. Muawiyah. Muawiyah ini adalah apa? Muawiyah ini adalah khalifah. Khalifah daripada
dinasti Abbasiyah. Tuan-puan tengok di tarikh Abbasi, tarikh dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah. Ni Muawiyah. Kalau saya tanya tuan-puan, Muawiyah adakah dia muannas atau muzakkar? Hujungnya ada tamar buto, jangan kata muannas. Muawiyah tu lelaki. Ya, ada yang nama lelaki yang hujungnya tamar buto. Itu yang mesti tuan-puan faham. Itu sahaja. Contoh lain, Hamzah. Hamzah. Jangan sebut Hamzah ni muannas. Sebab apa? Sebab memang Hamzah ni nama orang lelaki. Hamzah lelaki lah. Mana ada Hamzah perempuan? Macam tu tuan-puan ya. Tapi kebanyakannya patah perkataan yang hujungnya tamar butoh dia adalah muannas. Tulis di ruangan komen. Faham tak faham? Supaya tuan-puan tak keliru. Nanti tuan-puan marah saya. Hujung tamar butoh ustaz sebut muannas. Tak semua. Ada juga yang muzakkar. Hamzah, Muawiyah. Tu faham tuan-puan ya? Baik, semua kata faham. Ya, faham ya? Terbaiklah. Baik, semua kata faham. Dah, kalau faham saya teruskan. Kalau faham saya teruskan tuan-puan. Baik, kalau faham saya teruskan. Baik. Itu yang pertama dari zahirnya. Ya. Yang nampak tuan-puan, yang nampak apa? Bahawasanya hujungnya ada ta marbutoh. Ada ta marbutoh hujung 95% itu adalah patah perkataan muannas. Ya, patah perkataan muannas. Baik. Kata faham semua. Baik. Yang kedua tuan-puan, dari hakikinya. Hakikatnya tuan-puan. Hakikatnya. Hakikatnya memang dia muannas. Ini daripada mana kita tahu? Ini daripada nama orang. Nama orang contohnya misalnya apa? Fatimah. Ni Fatimah. Kalau saya tanya tuan-puan Fatimah, tuan-puan nak jawab muzakkar juga tak mungkin. Mestilah kita jawab semua apa? Fatimah perempuan. Zainab. Zainab. Ya. Zainab. Tuan-puan nak sebut Zainab, tak ada tamar butoh hujungnya. Zainab ke muzakkar atau muannas? Tulis tuan-puan. Ya. Zainab. Zainab muzakkar atau muannas? Tulis. Tulis tuan-puan. Tulis tuan-puan. Zainab muzakkar atau muannas? Ya. Saya nak bagi tengok kepada tuan-puan pagi hari ini lebih detail lagi berkenaan dengan muzakkar dan muannas ni. Ya. Baik. Semua kata muannas, muannas. Ya, memang betul tuan-puan. Walaupun hujungnya tak ada tamar butoh. Kalau saya tanya Zainab muannas atau muzakkar, kita sebut dia muannas. Sebab apa? Sebab memang Zainab tu menunjukkan perempuan. Nama orang Zainab, perempuan lah. Walaupun hujung tak ada tamar butoh. Itu saya sebut apa? Bukan 90% tamar butoh tu kita jadikan dalil bahawa dia adalah muannas. Dah tuan-puan ya. Baik, semua kata muannas. Zainab muannas. Lain. Apa contoh lain? Contoh lain ialah Hindun. Hindun. Hindun tak ada tamar butoh hujung. Kita nak sebut dia muzakkar atau muannas, kita sebut dia muannas. Sebab apa? Sebab memang Hindun ini adalah nama orang untuk perempuan. Dah. Itu yang hakiki. Hakikatnya memang dia perempuan. Dah. Yang terakhir. Ini dia ya. Yang terakhir inilah yang menjadi masalah kita. Nih. Yang terakhir kaedahnya apa? Saya buat bahasa Melayu tuan-puan. Yang ketiga, yang terakhir itu orang Arab tuan-puan, dia mengira-ngirakan itu sebagai muannas. Ada yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Baik. Kalau ada patah perkataan Salihah, ada patah perkataan Zainab, ada patah perkataan Hindun, tuan-puan tahu itu muannas. Kenapa? Sebab memang menandakan dia untuk perempuan.
Tapi ada dalam istilah bahasa Arab yang dia kalau kita tengok macam ini untuk lelaki, tapi rupanya ini untuk perempuan. Ada yang dikira-kirakan sebagai perempuan. Itu tuan-puannya. Apa dia? Contoh patah perkataannya misalnya asyamsu. Ni. Asyamsu. Apa terjemahan asyamsu? Matahari. Nih, matahari tuan-tuan. Matahari jangan kata muzakkar. Walaupun hujungnya tak ada ta marbutoh, tapi asyamsu, matahari ni dia dikira-kirakan kepada muannas. Jangan kata muzakkar. Ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Banyak. Kemudian misalnya as-sama. Ya. As-sama, langit. Langit juga muannas. Walaupun hujungnya tak ada ta marbutoh. Itulah kaedah bahasa Arabnya apa? Ada yang dikira-kirakan dia muannas. Ya. Dia dimasukkan ke dalam kategori muannas. Walaupun tak ada tanda-tanda muannas. Tak ada tanda-tanda muannas tuan-puan. Matahari, as-sama, langit. Ni ya. Kemudian apa? Kemudian anggota badan tuan-puan yang berpasang-pasangan. Itu dia muannas. Tangan kan berpasang-pasangan. Tuan-puan dah belajar juga dengan Ustaz Anggung kan? Yadun misalnya. Yadun. Yadun ini walaupun hujungnya tak ada ta marbutoh, tapi kalau anggota badan berpasangan, ya, mata, ini tangan, yadun, ini termasuk dalam kategori muannas. Jadi ada orang Arab tuan-puan gunakan patah perkataan walaupun dia tak menunjukkan perempuan, ya, tapi dia dikategorikan ke dalam muannas untuk perempuan, menunjukkan perempuan. Asyamsu, as-sama, ya. Kemudian yadun, tangan. Tu dia. Tulis di ruangan komen. Tiga ini. Faham tak faham? Tulis tuan-puan. Jelas tak jelas? Ni. Jadi tak hanya ta marbutoh sahaja. Ya, tak hanya yang hujungnya ada ta marbutoh saja, tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-puan apa? Bahawasanya apa? Ya. Tak apa, kilauan bintang tak apa. Macam mana kami nak tahu yang dikira-kirakan ni Ustaz? Kami tak faham bahasa Arab. Untuk awal-awal saya nak tunjukkan dulu. Supaya apa? Supaya jangan terkejut. Supaya jangan terkejut nanti dalam ayat jumpa asyamsu. Tapi domirnya digunakan domir perempuan. Macam mana ni? Kalau ditengok-tengok muzakkar. Rupa-rupanya inilah patah perkataan yang dikira-kirakan sebagai muannas. Ya? Tu dia. Ustaz, bulan dikategorikan muannas atau muzakkar? Bulan, ya, bulan tak silap saya dia juga muannas. Bulan dia tak silap saya tuan-puan ya. Nanti saya cek balik, tak silap ni. Nanti tuan-puan kata menyesatkan. Saya kena cek balik. Nanti dia meragukan tu antara muzakkar atau muannas. Yang nak saya tunjukkan apa dari yang nombor 3, sebab yang muskil adalah nombor 3. Ya, nombor 3. Supaya apa? Supaya tuan-puan nampak, supaya tuan-puan sedar dari sekarang apa bahawasanya ada patah perkataan yang kalau kita tengok dengan mata, asyamsu, tak ada ta marbutoh. Dia juga bukan nama orang. Asyamsu ini dia matahari. Dia perempuan atau lelaki ni, muzakkar atau muannas ni orang Arab sebut. Maka tuan-puan mesti faham saya tunjukkan hari ini dia muannas. Dia muannas tuan-puan. Supaya apa? Supaya tak terkejut. Ya. Takdiran ke Puan Fahriah kata? Takdiran ke? Yuk. Saya tak nak masukkan istilah-istilah bahasa Arab, tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-puan ada patah perkataan yang orang Arab tu kira-kirakanlah. Walaupun tak ada nampak jantina, mana ada jantina matahari. Kalau kita tengok mana tahu matahari itu lelaki ke perempuan, tapi dimasukkanlah oleh orang Arab dia dalam muannas. Ya.
Saya tak tahu takdiran ke apa ke yang dikira-kirakan. Kalau memang ikut bahasa Arabnya memang takdiran. Tapi saya nak cuba tunjukkan supaya mudah tuan-puan faham. Itu dia tuan-puan ya. Baik, semua dah kata faham, jelas. Ya baik, itu dia. Contoh. Dah. Sebelum saya masuk contoh, saya masuk ke muzakkar. Nih. Jadi muzakkar tuan-puan, muzakkar ini adalah patah perkataan yang macam ni juga. Ya. Kalau dia ada tamar butoh, maknanya muzakkar ini tak ada tamar butoh. Contoh tadi soleh. Contoh lain lagi misalnya ialah mukmin. Ni mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang beriman. Mukmin. Kalau muannasnya adalah mukminah. Nampak jelas bezanya antara muzakkar dan muannas. Mukmin muzakkar. Mukminah ada tamar butoh hujungnya, dia adalah muannas. Itu kalau ada tamar butoh dan tak ada tamar butoh. Ya, baik. Kemudian apa? Mukmin, mukminah. Banyak lagi tuan-puan. Contohnya ialah misalnya mahir. Apa itu mahir? Mahir lah. Mahir, mahirun. Kalau muannasnya mahirah. Ni nak tunjukkan kepada tuan-puan. Mahir, mahirah. Kemudian nama orang. Nama orang banyaklah yang muzakkar. Ahmad, Muhammad, Hasan, Zaid. Itu saya tak perlu terangkan lagi rasanya kepada tuan-puan. Tuan-puan pun dah tahu. Kemudian kalau benda-benda. Benda-benda yang biasalah. Kursi. Kursiyun. Ya, contohnya ialah kursiyun. Ya, saya padam yang ni tuan-puan. Untuk menunjukkan muzakkar. Contohnya apa misalnya? Kursiyun. Ni. Kursiyun. Kalau bendanya hujungnya tak ada tamar butoh, maka dia adalah muzakkar. Apa lagi contohnya? Kitabun. Ini muzakkar tuan-puan. Jangan kata muannas. Ya. Apa muannas? Patah perkataan kata benda yang dia muannas banyak tuan-puan. Contohnya yang ada tamar butoh. Apa yang ada tamar butoh? Maktabah, library. Maktabah, library. Ada hujungnya tamar butoh. Ada hujungnya tamar butoh, maknanya dia muannas. Tak ada tamar butoh, muzakkar. Tapi tak semua. Contoh tadi Hamzah ada tamar butoh, dia muzakkar juga. Ya, dah tuan-puan. Tuan-puan, kalau tuan-puan faham semua, tulis di ruangan komen faham semua. Tulis tuan-puan. Sebelum saya masuk contoh ayat dalam Al-Quran, saya nak bagi nampak kepada tuan-puan. Mesti faham dulu muzakkar dan muannas supaya apa? Supaya nanti saya senang masuk ke mubtada dan khabar. Masuk mubtada dan khabar, tuan-puan pun selesa ikut kelas. Sebab apa? Dah faham muzakkar dan muannas. Faham semua tuan-puan ya? Dah semua kata faham semua ustaz. Baik, dah baik. Sekarang tuan-puan tengok. Dah, saya nak tunjukkan kepada tuan-puan bahawasanya apa? Bahawasanya ada patah perkataan dalam Al-Quran yang kita tengok, ya, yang kita nampak dalam Al-Quran, dia macam muzakkar tapi rupa-rupanya muannas. Itu dia ya. Baik. Sekejap, ambil masa sekejap tuan-puan ya. Sekejap. Ambil perhatian. Alhamdulillah pagi ini masih semangat tuan-puan ya. Masih semangat tuan-puan ikut. Dah ada hampir 30 orang. Hampir 30 ikut. Dah, baik, ambil perhatian. Makanya tuan-puan jumpa dalam Al-Quran. Saya tak jauh-jauh ayat saya. Idza syamsu. Ni. Idza syamsu kuwirat. Ambil perhatian. Kuwirat. Nampak tuan-puan? Idza syamsu. Apa patah perkataan fokus saya di sini? Asyamsu, matahari. Matahari. Tuan-puan tengok pada patah perkataan fi'il majhul. Kuwirat, ada nampak tak taknis di hujung. Nampak tak taknis di hujung tuan-puan?
Nampak ke tak nampak? Tulis. Ha. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Ha. Nampak ke tak nampak? Nampak. Ha, jelaslah nampak Ustaz. Sebesar itu Ustaz tulis. Ha, kuwirat. Ha, dah nampak tuan-tuan. Itulah sebabnya kuwirat. Asalnya apa? Asalnya kuwira tuan-tuan. Asalnya cuma kuwira. Kuwira. Kawara. Ha, ya kuwira ini majhulnya. Kawara maklumnya. Kuwira majhulnya. Ha, dah. Kenapa ditambahkan ta taknis di hujung? Ta yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Kenapa mesti ditambahkan ta di hujung ini? Sebab ini nak menjelaskan ini. Jika matahari kuwirat, saya tak pasti terjemahan kuwirat ni apa. Adakah dihantamkan atau dia apa, tuan-puan boleh tengok dalam terjemahan. Tapi saya nak bagi nampak kenapa kuwira ini mesti ditambah ta taknis di hujung. Kenapa? Sebab ini memang nak menjelaskan ini. Asyamsun. Itulah asalnya asyamsu ini muannas. Ni. Itulah dia kita dah kata asyamsu itu adalah muannas. Kenapa dia muannas? Ya itulah yang dikira-kirakan orang agak tadi tuan-puan. Itu dia. Itulah dia idza syamsu kuwirat. Sebab itulah hujungnya ditambahkan ta taknis. Ta yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Ini untuk perempuan. Mana yang dirojoknya, mana yang dibenturkan, yang dihantamkan tu. Inilah matahari. Tulis tuan-puan. Jelas tak jelas? Ini dalam ayat Al-Quran. Jangan terkejut nanti. Kenapa kuwirat saya? Kenapa mesti ada ta taknis? Rupanya nak menjelaskan ini. Asyamsu. Makanya dia gunakan ta taknis. Kalau dia muzakkar mestilah kuwira, bukan kuwirat. Ya. Baik. Ya. Baik, semua kata jelas. Nampak tuan-puannya jelas, terbaik. Ayat lain. Ya, ayat lain. Ya, baik. Tuan-puan boleh buka surah Al-Furqan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau. Ja'ala fis sama'i burujau. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau. Ya. Ya, tuan-puan ambil perhatian. Tabarakalladzi Al-Furqan. Saya lupa ayatnya keberapa tuan-puan ya. Dia dah dua helaian terakhir. Dua helaian terakhir surah Al-Furqan. Ya. Dua helaian terakhir nak habis di tengah-tengah selepas ayat sujud tuan-puan. Ya. Tabarakalladzi ja'ala ja'ala fis sama'i Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau. Burujau. Burujau wa ja'ala fiha. Ni saya nak tuan-puan fokus pada wa ja'ala fiha sirajan. Sirajan. Dah. Tuan-puan fokus pada waja'ala fiha. Dah, saya terjemah dulu. Ya, saya terjemah dulu. Tabarakalladzi, ya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan fis sama, di langit. Burujan. Burujan ini kalau tak silap saya gugusan bintang tuan-puan. Ya, waja'ala fiha dan dijadikan ja'ala. Ya, waja'ala dan Allah telah menjadikan fiha, fokus pada fiha. Fiha, jelas-jelas ada ha di sini. Ha di sini apa? Ha terjemahannya nye. Nye ini untuk muzakkar atau muannas. Tulis di ruangan komen. Dan dijadikan di dalamnya. Jadikan padanya. Ha ini, nye ini. Muzakkar atau muannas. Tulis tuan-puan. Tulis dulu. Saya nak bagi nampak. Tulis tuan-puan. Muzakkar atau muannas ni waja'ala fiha. Terbaik. Semua kata apa? Semua kata muannas. Ya, semua kata muannas. Terbaik.
Dah, sekarang saya tanya, kalau tuan-puan kata ini muannas fiha dan Allah telah menjadikan di dalamnya, menjadikan padanya, nya ini kembali ke mana? Tuan-puan nak balikkan ke mana? Tulis di ruangan komen. Tuan-puan nak rujuk wa ja'ala fiha. Ha ini tuan-puan nak rujuk ke mana? Tulis di ruangan komen. Ha domir ini kita nak rujuk ke mana? Menurut tuan-puan, nak rujuk ke mana? Nak rujuk ke mana? Terbaik. Ya, nak rujuk ke mana tuan-puan? Kita rujuklah dia kepada as-sama. Itulah sebabnya apa? As-sama ini dia dikategorikan ke dalam muannas. Jangan kata muzakkar. Ha wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Fiha, ha ini nak balikkan ke mana? Ha ini dibalikkan ke as-sama. Itulah saya katakan as-sama walaupun hujungnya tak ada ta marbutah, dia dimasukkan dalam muannas. Tulis di ruangan komen. Clear tak clear? Tulis tuan-puan. Semangat tuan-puan. Maknanya tuan-puan dah faham. Ya, apa yang saya bagi matlamat pada pagi hari ini, ya, tuan-puan dah tahu apa matlamat saya kepada tuan-puan sebelum kita masuk mubtada' dan khobar. Sebelum masuk mubtada' dan khobar, saya nak clearkan ini dulu. Tak clear ini tak boleh masuk. Tak boleh masuk mubtada' dan khobar. Dah. Semua kata clear, jelas tuan-puan ya. Dah. Baik, semua kata clear dan jelas. Dah. Kalau semua kata clear dan jelas, maknanya saya tinggalkan muzakkar dan muannas. Saya rasa, saya anggap tuan-puan dah faham. Nanti kita tambah lagi apa yang perlu. Sebab ini masih ada lagi yang lebih detail. Nanti saya tambahkan di sela-sela kelas. Maksudnya saya tambahkan di episod-episod kemudian. Yang paling penting yang macam tadi. Macam mana nak bezakan muzakkar dan muannas. Ya, berpeluh. Sebab semangat. Ya, kalau keluar peluh lagi semangat. Dah. Dah, ambil perhatian tuan-puan. Sekarang saya nak masuk kepada tuan-puan sebelum kita masuk mubtada' dan khobar. Bila ustaz nak masuk mubtada' khobar ni? Apabila dah selesai satu tajuk ni lagi. Muzakkar muannas saya cukupkan. Saya cukupkan, tuan-puan dah pandai, dah tahu, dah nampak. Dah. Sekarang saya masuk lagi kepada nakirah ma'rifah dan saya tambahkan nakirah. Ni penting. Sebelum masuk mubtada' khobar. Nakirah ma'rifah. Kita dah belajar tapi tak detail. Saya nak lebih detailkan lagi pada pagi hari ini. Nakirah ma'rifah. Ya, baik. Nakirah ma'rifah. Baik ya. Saya betul, saya dah bagi tajuk ini kepada tuan-puan tapi tak detail. Hari ini saya nak detailkan lagi. Sebab masuk mubtada' dan khabar, tuan-puan mesti clear berkenaan dengan nakirah ma'rifah. Ya, ambil perhatian. Apa itu patah perkataan yang nakirah? Isim, dia ini isim. Isim yang nakirah. Nakirah ma'rifah. Apa itu? Nakirah ini dia masih umum. Maknanya masih umum. Kalau ma'rifah dia lebih khusus. Tu ya. Baik. Nakirah umum, ma'rifah khusus. Kalau saya kata cantik, cantik itu maknanya umum lah. Masih cantik. Tapi atau saya kata lelaki. Lelaki, mana-mana lelaki. Ada lelaki kan tuan-puan kan. Di Malaysia ada lelaki. Di Brunei pun ada lelaki. Kalau saya dah kata lelaki itu. Saya dah kata lelaki itu. Maknanya lelakinya dah khusus. Dah khusus. Maknanya dia dah masuk kepada makrifah. Kalau saya kata hanya lelaki sahaja.
maknanya apa? Maknanya itu masih umum lagi. Tapi kalau saya dah kata lelaki itu, maknanya tuan-puan mesti faham, itu dah maknanya makrifah. Nakirah masih umum, makrifah dah khusus. Setakat ini tulis dulu. Jelas tak jelas? Tulis dulu. Ini berkait dengan mubtada khobar nih tuan-puan. Tak faham ini susah mubtada khobar kita masuk nanti. Nakirah makrifah. Nah, jelas tak jelas? Nakirah masih umum. Makrifah dia dah khusus. Dah, baik. Saya dah bagi apa kepada tuan-puan? Saya dah bagi macam mana patah perkataan tersebut dikira nakirah, macam mana patah perkataan tersebut dikira makrifah. Dah. Apa kaedah kita awal-awal dulu tuan-puan? Bahawasanya yang makrifah ada alif lam. Maka setiap patah perkataan yang diberi alif lam awalnya, maka dia dimasukkan ke dalam kategori makrifah khusus. Kalau yang nakirah, tanwin. Tanwin. Tanwin 2 di atas, tanwin 2 di bawah, tanwin 2 di hujung. Contoh, ar-rajulu. Ar-rajulu dengan rajulun. Dah. Ar-rajulu, rajulun. Patah perkataan sama, rajul. Terjemahannya lelaki. Ya, lelaki. Tapi di mana letak beza antara rajulun dengan ar-rajulu? Rajulun dia masih umum, lelaki. Mana-mana lelaki lah. Tapi kalau saya dah bagi alif lam, ar-rajulu maknanya apa? Maknanya lelakinya dah khusus. Dalam terjemahannya kita boleh sebut lelaki itu hok tu. Hok tu orang Kelantan sebut hok tu. Ar-rajulu lelaki itu hok tu tu. Jadi ar-rajulu tu tuan-puan dia dah masuk makrifah. Itu kaedah awal. Kaedah awal yang kita belajar tuan-puan. Maknanya apa? Masuk alif lam dalam satu patah perkataan dia dah jadi makrifah. Kalau tak ada alif lam, nakirah. Faham tak faham? Tulis dulu. Perlahan-perlahan. Pertama alif lam. Bukan hanya alif lam saja. Saya bagi lagi kepada tuan-puan pada pagi hari ini. Ya, tulis tuan-puan. Faham tak faham? Faham tuan-puan ya? Nah, semua kata faham insya-Allah. Baik, kita masih ada sedikit lagi waktu kita tuan-puan. Dah, faham ya? Jadi, kaedah orang Arab memasukkan alif lam dalam patah perkataan, maka itu menjadikan daripada nakirah dia berubah jadi makrifah. Nakirah masuk alif lam di depan, dia jadi makrifah. Dah, faham tuan-puan ya? Baik. Yang mesti tuan-puan faham lagi apa? Bahawasanya patah perkataan tak setakat hanya ada alif lam sahaja yang makrifah. Dah. Yang makrifah yang lain apa? Isim alam. Isim alam. Apa itu isim alam tuan-puan? Isim alam itu adalah isim yang menandakan apa namanya? Isim alam itu adalah isim yang menandakan nama orang. Setiap ada nama orang, dah saya bagi tahu kepada tuan-puan. Nama orang makrifah. Nama orang makrifah. Masuk makrifah dia. Walaupun nama orang tu bertanwin. Walaupun nama orang tu bertanwin. Contoh misalnya Hindun. Hindun. Ada tanwin hujung, ada, tapi dia nama orang. Kalau dia nama orang, dia otomatik masuk isim makrifah. Iyalah, dia dah diketahui nama orang. Hindun. Ya Hindun lah. Itu dia maknanya dia dah makrifah. Ya, nama khas. Betul. Jadi setiap nama orang, mulai hari ini tuan-puan mesti faham, walaupun ada tanwin hujungnya, tapi kalau dia nama orang, dia masuk isim makrifah, bukan nakirah. Bukan nakirah, makrifah. Nama orang makrifah, dah khas, dah diketahui. Itu yang nombor 2. Ya. Yang ketiga, saya bagi perlahan-perlahan nama orang ya. Baik. Alif lam, isim alam. Apa lagi yang ketiga tuan-puan? Yang ketiga ialah setiap dhamir.
Ya, baik. Sekejap tuan-puan ya. Mana dia ni? Mana dia ni? Tak nampak mana dia. Baik. Jadi nama orang isim alam ya, nama orang baik, nama orang. Jadi setiap nama orang isim ma'rifah. Kemudian dhamir. Ni. Dhamir ganti nama diri. Setiap patah perkataan dhamir tuan-puan, kalau tuan-puan jumpa dhamir misalnya huwa kazibun. Dia itu pendusta. Huwa kazibun. Kalau saya tanya tuan-puan, huwa ni dia nakirah atau ma'rifah? Tulis tuan-puan. Tulis di ruang komen. Huwa kazibun, dia pendusta. Huwa ni tuan-puan tak sebut dia nakirah atau ma'rifah. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Nakirah atau ma'rifah. Ya. Walaupun tak ada nampak apa, tak ada nampak alif lam, dia bukan nama orang, tapi dia dhamir. Setiap dhamir kata ganti nama diri apa tuan-puan? Dia dikira ma'rifah. Mulai hari ini tuan-puan mesti faham dhamir tak ada alif lam, bukan nama orang, dia ma'rifah, bukan nakirah. Kalau saya tanya kazibun tuan-puan. Kazibun nakirah atau ma'rifah? Tulis di ruang komen. Kazibun nakirah atau ma'rifah? Tulis di ruangan komen. Tu dia. Nakirah atau ma'rifah? Kazibun. Tulis tuan-puan. Sila. Ya. Sila. Terbaik. Tu dia. Itu dia tuan-puan. Tuan-puan sebut nakirah. Jangan kata ma'rifah. Puan Fahriah. Kazibun. Hujungnya pendusta. Ada nampak hujungnya tanwin. Adakah dia nama orang? Bukan nama orang. Kalau dia tanwin hujungnya bukan nama orang, maka dia isimnya nakirah. Isimnya nakirah. Ya, Puan Fahriah ya, terbaik. Itu dia tuan-puan. Setakat ini dulu pagi ini. Besok insya-Allah esok pagi kita masuk kajian mubtada dan khabar insya-Allah. Boleh tuan-puan sediakan nak belajar dulu ke di rumah? Banyak kerja ustaz, tak boleh. Tak apa. Esok insya-Allah pagi baru kita masuk kepada mubtada dan khabar. Kenapa saya berani masuk esok kepada mubtada dan khabar? Sebab apa? Sebab tuan-puan dah faham macam mana nak bezakan muzakkar dan muannas. Tuan-puan dah tahu mana nakirah, mana ma'rifah. Yang mana dua-dua ni, muzakkar, muannas, nakirah, ma'rifah, mesti kita faham sebelum masuk kepada mubtada dan juga khabar. InsyaAllah kita jumpa esok pagi tuan-puan dalam jam yang sama insyaAllah. Maaf dari saya jika pada pagi hari ini agak lambat sikit kita live. Ada problem sikit tadi tuan-puan ya. Jazakumullahu khairan kathiran. Ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Terbaik semua. Tuan-puan terbaik semua. Semangat ikut kelas tuan-puan sebagaimana biasa. Semoga tuan-puan senantiasa dipermudah dalam belajar bahasa Arab ni. Itu dari saya tuan-puan. Ya, itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah selama mengajar pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan kathiran. Saya tutup kelas saya pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa pagi esok tajuk mubtada dan khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.